Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafika binti Muhammad Said. Hari ini kami akan membentangkan tentang penggunaan bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah. Bahasa Melayu Brunei Standard adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam pentadbiran, pengajaran, teks rasmi dan media massa di Brunei, yang memastikan komunikasi rasmi yang konsisten dan jelas di seluruh negara serta penting dalam urusan pentadbiran kerajaan dan pendidikan. Penggunaannya juga mempromosikan identiti kebangsaan dan budaya Brunei. Assalamualaikum, nama saya Nur Mardia binti Gapar, nama metrik BA 23110138 dan saya akan menerangkan tentang objektif kajian kami. Yang pertama, kami mengenal pasti kekerapan penggunaan bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sabah. Yang kedua, kami menganalisis faktor kemerosotan penggunaan bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah. Yang ketiga, kami membincangkan usaha yang dilakukan untuk mempertabatkan bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah. Dan yang ketiga, kami mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pengguna bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah. Bagi metodologi kajian dalam kajian ini, kumpulan kami telah menggunakan 4 kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah persimpulan. Kaedah persimpulan ini merupakan unit atau objek atau elemen atau responden yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi mengira suatu data. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah menggunakan responden sebagai sampel, iaitu terdiri pada 30 orang pelajar UMS. Bagi data yang telah dicari akan dikira dalam kaedah kuantitatif dan dianalisis secara rawa. Bagi kaedah yang kedua pula, kumpulan kami telah menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik ini merupakan satu instrumen yang mengandungi soalan-soalan yang ditujukan kepada responden untuk menjawab persoalan yang ditanyakan dalam objektif kajian. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian. Dalam soal selidik tersebut, kami membahagikannya kepada 5. Di bahagian A merupakan bahagian demografi responden. Bahagian B, C, D dan E adalah bahagian untuk dapatan kajian. Seterusnya, kumpulan kami menggunakan kaedah rujukan kepustakaan. Rujukan kepustakaan ini dia merujuk kepada buku, naskah, dokumen-dokumen yang telah ditulis oleh penulis dan dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan. Namun, zaman kini, kebanyakannya rujukan kepustakaan ini boleh dikategorikan sebagai rujukan sumber yang kedua atau rujukan sumber sekunder, di mana rujukan kepustakaan tersebut telah dipubliskan secara atas talian. Sebagai contoh, buku, tesis, artikel jurnal, dokumentasi, dan lain-lain lagi. Rujukan kepustakaan ini digunakan adalah untuk membuktikan kesahihan penulisan yang ditulis oleh seseorang pengkaji. Bagi kaedah terakhir yang kumpulan kami gunakan adalah rujukan internet. Rujukan internet merupakan maklumat atau idea-idea tambahan yang boleh diperolehi secara atas talian. Sebagai contoh, Blogger, Wikipedia, WordPress, Kamus Dewan Bahasa, Flip, dan lain-lain lagi. Rujukan internet ini digunakan kerana ia lebih menjimatkan masa. Hal ini dikatakan demikian kerana semua maklumat ataupun ICT secara atas talian adalah berada di hujung jari. Walaupun begitu, setiap rujukan yang dicari menggunakan rujukan internet haruslah ditapis terlebih dahulu. Jika ia bukan laman sesawang yang rasmi, maka ia tidak boleh digunakan sebagai rujukan, tetapi ia hanya dijadikan sebagai panduan dalam penulisan esei. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang demografi responden bagi soal selidik kami. Dengan seramai 30 orang responden yang telah menjawab, bagi kategori jantina, seramai 19 orang, iaitu bersamaan dengan 19.63%, ialah jantina perempuan, dan 11 orang, iaitu bersamaan dengan 11.37%, ialah jantina lelaki. Terdapat sedikit jurang perbezaan di antara jantina lelaki dan perempuan yang menjawab soal selidik ini. Namun, perbezaan ini tidak mempengaruhi sebagian besar kajian yang kami jalankan.
Seterusnya, saya akan menekan demografi responden bagi kategori tahun pula. Tahun ini merujuk kepada tahun pengajian pelajar tersebut di Universiti Malaysia Sabah. Yang pertama, tahun 1, seramai 26 orang responden, bersama dengan 87%. Diikuti tahun kedua, tiada responden. Tahun ketiga, 4 orang responden bersama dengan 13%. Seterusnya, tahun keempat, iaitu tahun terakhir, juga tiada responden. Ini menunjukkan bahawa tahun 1 adalah majoriti bagi responden yang menjawab soalan selidik ini, diikuti dengan tahun ketiga seramai 4 orang. Namun jurang perbezaan ini juga tidak mempengaruhi sebahagian besar kajian yang kami jalankan. Next, kita lihat kepada jadual 3, iaitu taburan responden mengikut fakulti. Dalam jadual 3, FPEP menduduki tangga pertama iaitu sebanyak 33% atau 10 orang yang boleh berbahasa Brunei, manakala fakulti yang terendah ialah fakulti FKJ dengan 0%. Dalam jadual 4 pula, berkaitan dengan taburan responden mengikut bangsa. Bangsa yang paling kerap menggunakan bahasa Brunei ialah bangsa Melayu iaitu sebanyak 28% bersamaan dengan 8 orang, manakala bangsa yang tidak menggunakan bahasa Brunei ialah bangsa India. Hal ini disebabkan bangsa India mempunyai bahasa ibunda mereka yang tersendiri. Bagi dapatan kajian di bahagian B, yaitu mengenal pasti kekerapan penggunaan bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sabah. Bagi item yang pertama, seramai 28 orang yang mengatakan mereka tidak kerap menggunakan bahasa Brunei ketika kuliah. Hanya 2 orang sahaja yang mengatakan bahwa mereka kerap menggunakan bahasa Brunei ketika kuliah. Bahasa Brunei tidak kerap digunakan ketika kuliah adalah disebabkan dalam sistem pendidikan di Malaysia, bahasa pengantar yang telah ditetapkan adalah bahasa Melayu. Selain daripada bahasa Melayu, bahasa lain adalah tidak digalakkan. Dengan itu, kuliah yang dijalankan di seluruh Malaysia adalah menggunakan bahasa Melayu. Bagi item yang kedua pula, seramai 18 orang yang mengatakan bahwa mereka tidak kerap menggunakan bahasa Brunei ketika berkomunikasi dengan rakan. Hanya 12 orang sahaja responden yang mengatakan bahwa mereka kerap menggunakan bahasa Brunei ketika berkomunikasi dengan responden. Bahasa Brunei kurang digunakan ketika berkomunikasi dengan rakan dalam kalangan responden ataupun mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sabah berkemungkinan disebabkan oleh apabila mereka masuk ke alam universiti. Pergaulan sosial mereka akan menjadi lebih luas. Dalam pada itu, tidak semua orang yang mereka kenali dalam pergaulan tersebut adalah berasal daripada latar belakang yang sama. Berkemungkinan mereka mempunyai bangsa, etnik, kaum, agama, termasuk bahasa yang berbeza-beza. Pergaulan sosial yang luas di universiti ini menyebabkan responden yang menjawab item ini lebih banyak berkomunikasi bersama rakan mereka menggunakan bahasa Melayu. Tambahan pula, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di dalam sistem pendidikan dan merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Bagi item yang ketiga pula, seramai 19 orang responden yang mengatakan bahawa mereka tidak kerap menggunakan bahasa Brunei di rumah. Hanya 11 orang responden yang mengatakan mereka kerap menggunakan bahasa Brunei di rumah. Kerana ini berlaku, berkemungkinan disebabkan responden yang tidak kerap menggunakan bahasa Brunei di rumah adalah kerana mereka tidak mempunyai darah kacukan orang Brunei ataupun mereka tidak bergaul di sekeliling bangsa-bangsa atau etnik atau orang-orang yang berkacukan darah Brunei atau menggunakan bahasa Brunei. Manakala bagi responden yang mengatakan bahawa mereka kerap menggunakan bahasa Brunei di rumah adalah berkemungkinan disebabkan mereka membesar di kawasan yang berhampiran dengan orang-orang yang berasal daripada Brunei. Sebagai contoh, Sepitang dan Beaufort di Sabah, Lawas dan Miri di Sarawak. Berkemungkinan juga mereka tidak mempunyai sebarang darah kacukan bangsa Brunei. Bagi item yang keempat, seramai 24 orang yang mengatakan bahawa mereka tidak kerap menggunakan bahasa Brunei ketika menghadiri sebarang majlis atau program atau aktiviti. Hanya 6 orang responden yang mengatakan mereka kerap menggunakan bahasa Brunei ketika menghadiri sebarang majlis atau program dan aktiviti. Hal ini disebabkan di Malaysia, bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi negara adalah bahasa Melayu. Hal ini menyebabkan setiap program atau majlis formal atau tidak formal yang dijalankan, bahasa Melayu adalah diutamakan. Selain pada bahasa itu adalah tidak digalakkan. Oleh itu, kebanyakan majlis, aktiviti atau program yang dijalankan di Malaysia adalah menggunakan bahasa Melayu. Tambahan pula, bahasa Melayu lebih mudah difahami oleh semua rakyat Malaysia. Bagi item yang terakhir pula, seramai 19 orang responden yang mengatakan bahawa mereka tidak kerap menggunakan bahasa Brunei ketika berada di kolej kediaman. Hanya 11 orang responden yang mengatakan bahawa
mereka kerap menggunakan bahasa Brunei di kolej kediaman. Hal ini demikian karena tidak semua pelajar yang tinggal di kolej kediaman adalah pandai atau fasih berbahasa Brunei. Hal ini karena setiap pelajar yang berada di kolej kediaman tersebut berasal daripada latar belakang yang berbeza-beza. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk menggunakan bahasa Brunei ketika berkomunikasi bersama rakan-rakan mereka di kolej kediaman. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor kemerosotan penggunaan bahasa Brunei. Faktor kemerosotan penggunaan bahasa Brunei yang pertama adalah perkawinan campur dengan etnik lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pasangan berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeza. Ia boleh memberikan kesan signifikan terhadap penggunaan bahasa Brunei. Apabila salah satu pasangan lebih dominan dalam bahasa lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa yang lain-lain, bahasa tersebut akan cenderung digunakan dalam komunikasi harian keluarga. Berdasarkan jadual yang telah ditunjukkan dalam slide ini, terdapat yang paling banyak responden memilih adalah setuju, manakala untuk sangat tidak setuju adalah 3 dan sangat setuju adalah 8 dan yang tidak setuju adalah 6 dan tidak pasti adalah 2. Untuk faktor kemerosotan penggunaan bahasa Brunei yang kedua ialah kemunculan banyak bahasa atau lebih dikenali sebagai bahasa moden. Hal ini juga dikatakan demikian kerana banyak sekolah dan pihak pendidikan menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran untuk mata pelajaran penting, mengakibatkan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran untuk mata pelajaran penting yang boleh mengakibatkan pelajar lebih fasih dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Brunei. Oleh sebab itu, bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa global dan mempunyai prestasi tinggi dalam pendidikan, perniagaan dan teknologi. Seperti dalam jadual yang ditunjukkan, bilangan responden yang paling tertinggi adalah sebanyak setuju dan yang kedua tinggi adalah sangat setuju iaitu 12 dan tidak pasti adalah 3 orang dan untuk sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah bilangan yang sama iaitu sebanyak 1 orang. Untuk faktor kemerosotan penggunaan bahasa Brunei yang ketiga ialah galakan dasar pendidikan iaitu penggunaan bahasa Melayu. Dasar pendidikan di Brunei yang menggunakan bahasa Melayu sebagai piawai dalam bahasa pengantar di kebanyakan mata pelajaran menyebabkan pelajar lebih banyak terdedah kepada bahasa ini berbanding bahasa Brunei. Ini boleh mengurangkan penggunaan dan kecekapan dalam bahasa Brunei di kalangan pelajar. Selain itu, bahasa Melayu piawai dilihat lebih bernilai dari segi akademik dan ekonomi. Oleh itu, ibu bapa dan guru mungkin mengutamakan bahasa ini dalam proses pendidikan dan meninggalkan bahasa Brunei sebagai bahasa yang kurang penting. Dan seperti kita lihat di dalam jadual ini, bilangan yang paling banyak responden memilih adalah setuju, iaitu sebanyak 16 orang. Dan yang kedua ialah sangat setuju, iaitu sebanyak 10 orang. Dan untuk tidak setuju adalah 3 dan untuk tidak pasti adalah 1 dan untuk sangat tidak setuju tiada yang memilih. Faktor keempat yang mempengaruhi kemerosotan penggunaan bahasa Brunei di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UMS bagi soalan pengaruh media dan sosial, terdapat 1 orang responden sangat tidak setuju, 3 orang responden tidak setuju, 3 orang responden tidak pasti, 14 orang responden setuju, dan 9 orang responden sangat setuju. Dan bagi soalan pengajaran bahasa Brunei hanya diwarisi dalam keluarga sahaja, terdapat 4 orang responden menjawab sangat tidak setuju, 1 orang responden tidak setuju, 1 orang lagi responden tidak pasti, dan seramai 13 orang responden menjawab setuju dan 11 orang responden menjawab. Seterusnya, usaha dalam memartabatkan penggunaan bahasa Brunei. Saya Nur Ashikin binti Jalambu, BA 231600713. Salah satu usaha memartabatkan bahasa Brunei ialah mewujudkan pengajaran bahasa Brunei dalam sistem pendidikan. Berdasarkan jadual tersebut menunjukkan bahawa jawapan responden iaitu sebanyak 7 orang responden sangat bersetuju dengan mewujudkan pengajaran bahasa Brunei dalam sistem pendidikan, manakala 15 orang responden memilih setuju. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai pelajar yang berbangsa Brunei ingin meningkatkan tahap pengetahuan mereka berkenaan bahasa Brunei. Usaha kedua iaitu mengadakan kempen ataupun program kesedaran berkaitan bahasa Brunei. Sebanyak 17 orang responden memilih supaya kempen memartabatkan bahasa Brunei ini diadakan, manakala 9 orang responden menyokong dengan sangat setuju untuk membuat kempen dan program berkaitan bahasa Brunei.
Hal ini dikatakan demikian kerana kempen ataupun program yang diadakan adalah bertujuan untuk memupuk, mempraktikkan serta memperkasa kemahiran berkomunikasi pelajar dengan komuniti setempat dan juga memberi khidmat masyarakat kepada penduduk kampung dalam berbahasa Brunei. Selain itu, menggalakkan bahasa Brunei disebarkan melalui platform media sosial juga merupakan usaha bagi memartabatkan bahasa Brunei. Berdasarkan jadual yang menunjukkan 19 orang responden yang bersetuju, manakala 11 orang memilih sangat setuju untuk menyokong usaha ini dalam melestarikan lagi bahasa Brunei. Antara platform yang boleh digunakan bagi meningkatkan tahap pengetahuan pelajar dalam berbahasa Brunei ialah Instagram dan juga TikTok. Hal ini juga merupakan salah satu alat yang digemari oleh generasi muda masa kini. Oleh itu, mereka boleh menerapkan diri dalam berbahasa Brunei. Usaha yang terakhir ialah memperbanyakkan lagi penerbitan bahan bacaan dalam bahasa Brunei. Sebanyak 15 dan 10 orang responden memilih setuju dan sangat setuju. Seterusnya, 4 orang responden pula memilih tidak pasti dengan penerbitan bahan bacaan tersebut. Manakala 1 orang responden pula memilih untuk tidak setuju. Hal ini berkemungkinan pelajar ini kurang minat untuk mengetahui bahasa Brunei. Oleh itu, jelaslah bahawa usaha memperbanyakkan lagi penerbitan bahan bacaan dalam bahasa Brunei menjadi semakin sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan pemeliharaan bahasa Brunei di dalam kalangan pelajar UMS terpelihara. Merujuk kepada jadual yang dipamerkan ini, terdapat 5 cabaran yang dihadapi untuk memartabatkan bahasa Brunei. Yang pertama merupakan cabaran di mana kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi kurang pendedahan kepada bahasa Brunei, iaitu sebanyak 28 pelajar sangat setuju dengan kenyataan yang diberikan kerana pendedahan kepada sesuatu bahasa amat penting. Sekiranya kita ingin menjadi bahasa tersebut sebagai bahasa yang sering ditutur oleh mahasiswa dan mahasiswi di UMS. Selain itu, cabaran kedua yang memantapkan bahasa Brunei ialah cabaran sikap penutur yang malu berkomunikasi dalam bahasa Brunei. Boleh tengok jadual di atas. Bilangan pelajar yang sangat setuju sebanyak 17 orang dan kurang setuju sebanyak 7 orang dan tidak setuju sebanyak 6 orang. Ini kerana beranggapan bahawa penutur yang malu dalam bahasa Brunei dapat menenggelamkan pengguna bahasa Brunei. Seterusnya, cabaran ketiga ialah cabaran kurang didikan ibu bapa. Boleh tengok di jadual, bilangan pelajar yang sangat setuju sebanyak 14 orang, yang kurang setuju sebanyak 9 orang dan tidak setuju sebanyak 7 orang. Ini kerana globalisasi dan perubahan sosial telah memperkenalkan kebutuhan yang lebih besar untuk bahasa Inggeris atau bahasa Melayu Malaysia dalam konteks profesional dan global, sehingga menjadikan pendekatan pada bahasa Brunei di rumah sebagai sesuatu yang kurang relevan. Selain itu, cabaran keempat ialah penutur rasa terpinggir dalam aktiviti program sosial disebabkan perbezaan bahasa. Boleh tengok jadual yang menunjuk sebanyak 20 orang pelajar yang sangat setuju, 4 yang kurang setuju dan 6 orang yang tidak setuju. Ini kerana penutur bahasa Brunei mungkin merasa kurang percaya diri atau tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam percakapan sosial atau aktiviti bersama dengan rekan-rekan mereka yang menggunakan bahasa Melayu. Cabaran yang terakhir ialah penutur mengalami kesukaran dalam berkomunikasi bersama rakan yang fasih berbahasa Brunei. Seperti yang kita lihat pada jadual ini, sebanyak 28 orang responden daripada 30 orang sangat bersetuju dengan cabaran yang dikemukakan. Hal ini kerana kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi sering menggunakan bahasa Melayu, Cina dan Inggeris untuk berkomunikasi. Tidak dapat dinafikan bahawa bahasa-bahasa ibunda yang telah wujud di dunia ini mempunyai darjat yang tinggi dalam kalangan penuturnya. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa bahasa-bahasa ibunda ini
perlu dipelihara agar sentiasa kekal apabila menempuhi arus kemodenan dan dapat digunakan lagi oleh generasi-generasi yang akan datang. Namun begitu, berdasarkan dapatan kajian yang menitik beratkan penggunaan salah satu bahasa ibunda yang terdapat di Asia Tenggara iaitu bahasa Brunei, kemerosotan penuturan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat amat membimbangkan, dan hal ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktornya ialah sikap penutur-penutur yang segan menggunakan bahasa Brunei apabila berkomunikasi semasa perbualan harian mereka. Selain itu, kekerapan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu semasa sesi pembelajaran pada peringkat pengajian tinggi menyebabkan bahasa Brunei kurang dituturkan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang fasih bertutur dalam bahasa ibunda tersebut. Oleh itu, pemeliharaan kelestarian bahasa ibunda seperti bahasa Brunei perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Bahasa ibunda merupakan khazanah bangsa yang tidak ternilai, dan melestarikan bahasa Brunei dalam kalangan generasi muda merupakan salah satu inisiatif dalam memelihara warisan-warisan negara yang kini kian pupus di telan zaman. Itu sahaja, sekian dan terima kasih.